Baik, bagi memahami titah Sultan Selangor supaya semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dalam keputusan yang membabitkan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Sama kita di atas talian sekarang ini adalah Peguam Datuk Salihuddin Saidin. Datuk, apa yang kita boleh memahami dan mungkin Datuk boleh terangkan dengan mudah dan jelas perbezaan antara hak untuk mengubal undang-undang dan juga bidang kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan berbanding dengan di peringkat negeri? Baik, terima kasih Pak Astro. Pertama sekali izinkan saya sedikit untuk memberikan sedikit komen berkaitan dengan apa yang berlaku. Pertama sekali Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memberikan titah ucapan pada pagi tadi sempena mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam Malaysia. Yang mana kenyataan ataupun titah tuanku itu amat bertepatan dan sesuai pada masanya apabila keadaan masyarakat di luar sana yang agak keliru dan resah berikutan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam kes Nik Izlin. Jadi Nik Izlin ni kalau kita fahami ianya dulu ada satu lagi kes di Selangor yang melibatkan juga isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri iaitu kes Tuki Putra. Jadi Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menitahkan bahawa semua pihak perlulah bertenang dan kita patutnya menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah tertinggi di negara kita, dan juga dalam masa yang sama kita ada perlembagaan persekutuan yang juga perlu kita angkat sebagai satu undang-undang tertinggi di Malaysia. Jadi apabila Mahkamah Persekutuan telah menginterpretasikan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan, maka semua pihak perlulah akur dan menerima keputusan tersebut. Jadi tuanku di dalam memberikan titah baginda juga ada menyatakan bahawa kita perlu menyelesaikan permasalahan yang timbul ini. Apabila telah timbul keadaan yang mana ada dua pertembungan antara mahkamah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga bidang kuasa Mahkamah Persekutuan yang dikatakan oleh ramai pihak yang agak keliru menyatakan bahawa seolah-olah bidang kuasa Mahkamah Syariah itu telah dirobek ataupun telah diambil daripada yang hak. Jadi ingin saya jelaskan di sini, sebenarnya tidak timbul soal bahawa Mahkamah Syariah punya peruntukan telah diambil oleh pihak Mahkamah Sivil. Sebabnya di dalam kita punya perlembagaan, kalau kita lihat kepada jadual 9 telah jelas menyatakan bahawa apakah yang dikatakan bidang kuasa yang diletak hak kepada kerajaan persekutuan dan apakah yang dikatakan letak hakkan kepada kerajaan negeri yang boleh digubal. Jadi mungkin ada kekeliruan sebab di dalam ketukan perkara 9 itu ada menyatakan bahawa bidang kuasa jenayah ada pada Mahkamah Persekutuan, bidang kuasa jenayah yang berkaitan dengan hal-hal Islam juga ada di dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Cuma ada peruntukan yang memberikan pengecualian terhadap peruntukan bidang kuasa Mahkamah Syariah tersebut. Itu yang sedikit menimbulkan kekeliruan. Jadi apa saranan yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk kita duduk berbincang dan memperhalusi semula apakah way forward ataupun tindakan selanjutnya yang perlu kita ambil. Dalam masa yang sama kita tidak mengenepikan ruang kuasa Mahkamah Syariah supaya kekal sebagai satu mahkamah yang diiktiraf di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jadi untuk memastikan bahawa tidak ada lagi pertembungan, pertinggihan di masa-masa yang akan datang, saranannya adalah supaya kita mengkaji, melihat semula perlembagaan persekutuan tersebut, adakah ruang untuk kita memberikan satu interpretasi yang jelas, yang tidak kabur, yang sekarang ini dikatakan agak kabur. Jadi kita letakkan satu cadangan untuk mungkin kita meminda perlembagaan persekutuan supaya jadual ke-9 itu diletakkan satu peruntukan yang agak jelas tentang bidang kuasa Mahkamah Sivil dan juga bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang ini juga Datuk Yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah menyertahkan pihak MKI, pihak Jawatan Kuasa Khas yang telah ditubuhkan di bawah MKI untuk mengkaji dan memperhalusi segala aspek yang dikatakan ada pertembungan antara dua-dua mahkamah ini, sivil dan juga Mahkamah Syariah. Jadi oleh itu, saya pada pandangan saya memanglah agak sukar untuk kita meneliti
apakah yang harus kita lakukan bagi memastikan perkara ini tidak berulang semula. Namun demikian, saya yakin akan ada penyelesaian yang boleh kita capai bagi memastikan bahawa mahkamah syariah tidak dihakiskan, malah kita memertabatkan bidang kuasa mahkamah syariah dan undang-undang syariah yang khususnya diperuntukkan untuk orang-orang Islam di negara kita. Baik. Datuk, satu soalan Datuk. Jadi difahamkan ada kejadian sebelum ini dan juga dalam kes ini di mana Dewan Undangan Negeri didapati setelah menggubal undang-undang yang berada di luar bidang kuasa mereka dan juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, justru ia disahkan ataupun ia ditentukan sebagai batal oleh mahkamah. Dan difahamkan ada juga negeri-negeri yang mungkin sudah terlebih dan terkilaf sebegini. Ada undang-undang yang digubal di peringkat DUN bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, mungkin ada yang melebihi kuasa mereka. Dan perkara ini sudah berlarutan sejak sekian lama. Jadi persoalannya Datuk, mengapa perkara ini dibenarkan berlaku selama bertahun-tahun lamanya di mana ia tidak selaras dengan undang-undang negara? Okey, sebenarnya bukan dikatakan ianya dibenarkan. Perkara ini hanya disedari apabila ada satu kes yang melibatkan seorang tertuduh dibawa ke mahkamah syariah. Jadi apabila kes seseorang yang dituduh di bawah kesalahan cubaan ataupun cubaan untuk meliwat, maka ketika dituduh di mahkamah syariah, barulah ianya di-challenge ataupun ditentang, mengatakan bahawa peruntukan tersebut adalah terbatal disebabkan ianya bercanggah dengan peruntukan di bawah perkara jadual 9 kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi apabila akhirnya Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa ia benar, peruntukan inilah satu peruntukan yang tidak sah kerana ia bercanggah, maka barulah timbul persoalan bahawa bagaimana dengan peruntukan-peruntukan lain di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah dan juga enakmen lain syariah di negeri-negeri di Malaysia ini, mungkin akan timbul percanggahan ataupun duplicity antara sivil dan juga jenayah. Jadi apabila ini timbul, sebabnya sekarang ni kita faham ya, masyarakat mungkin lebih cerdik, lebih peka kepada undang-undang, maka masyarakat telah mula mencabar sesuatu tindakan dikatakan mungkin ianya bercanggah. Jadi apabila ini disedari, tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak berkuasa negeri buat masa ini mungkin menangguhkan dulu segala penguatkuasaan yang melibatkan peruntukan-peruntukan yang dikatakan bercanggah dengan peruntukan yang sedia ada di dalam undang-undang sivil seperti mana yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi tidak bermakna dulu kenapa kita langgar, sekarang kita baru sedar kita langgar. Tidak, sebenarnya bukan tujuannya, asalnya pihak Dewan Undangan Negeri nak melanggar, tidak sama sekali. Sebabnya ianya diubah sedemikian rupa sebab telah pun diuntukkan, namun akhirnya ada yang mempersoalkan, memperhalusi peruntukan yang ada itu dan dikatakan bahawa ia telah bercanggah. Dan apabila Mahkamah Persekutuan memperhalusi, meneliti dengan lebih lanjut, maka jelaslah memang ada sedikit pertindihan dan berlakunya orang kata perkabaran yang mengatakan bahawa undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri tersebut adalah tidak sah kerana ia bercanggah dengan peruntukan di dalam mahkamah sivil. Jadi inilah puncanya berlaku dan insya-Allah saya rasa sebenarnya keputusan Mahkamah Persekutuan ini adalah ada hikmah di sebaliknya. Sebab barulah sekarang kita sedar bila ada pertindihan, kita boleh memperkemaskan apa yang di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, kita perkemaskan dengan meminda Perlembagaan Persekutuan atau apa-apa akta yang diubah di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi maksud memperjelaskan apakah yang boleh didengar oleh Mahkamah Syariah, apa yang tidak boleh didengar. Dan dalam masa yang sama, pihak MKI melalui jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan bukan saja meneliti dari aspek mengkaji pertindihan peruntukan ini, tetapi juga melihat apakah caranya untuk memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi inilah peluangnya untuk kita sekaligus mengenal pasti apakah tindakan yang boleh kita ambil bagi memastikan tidak ada pertindihan yang masa akan datang dan dalam masa yang sama kita dapat memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya kedudukannya adalah satu kedudukan yang tidak dikatakan bahawa Mahkamah Syariah ini mahkamah yang duduknya di bawah
jauh lebih bawah daripada mahkamah sivil. Ini saya rasa satu hikmah yang amat baik untuk umat Islam di Malaysia. Baik. Terima kasih Peguam Datuk Salahuddin Saidin.